sangat cantik insya-Allah. Jom sama-sama kita bacakan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Okey, apa khabar semua? Bagaimana keadaan hari ini 15 Ramadan? Subhanallah tabarakallah. Sudah menjengah ke separuh Ramadan dah kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah menerima, mengangkat, menaikkan darjat seluruh hamba yang benar-benar bertakwa kepadanya, meminta agar bulan Ramadan ini bulan yang benar-benar membentuk jiwanya, membentuk peribadinya ke arah yang lebih baik, insya-Allah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan amal ibadah yang telah berlalu 14 Ramadan yang lalu dan juga termasuk hari ini diterima dengan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebagai bekalan yang mampu menjadi buah tangan yang sangat indah ketika di alam sana, insya-Allah. Okey, tanpa melengahkan masa, insya-Allah untuk perkongsian pada hari ini, kita akan berkongsi berkenaan dengan tajuk bacaan istimewa. Apa yang istimewanya bacaan ini? Ada berapa tempat? Ada banyak tempat ke? Berulang-ulang kebacaan ini. InsyaAllah kita akan pergi satu persatu. Okey, cantiknya sama-sama ada mushaf Ada mushaf Al-Quran, boleh tanda siap-siap bacaan kat sini nak baca macam mana. Okey, boleh ya? Bagaimana dengan suara ustazah? Boleh dengar clear ke? Dengar dengan jelas. Kalau jelas, tolong typekan di ruangan komen, tinggalkan di ruangan komen perkataan jelas. Okey, untuk ustazah tahu keadaan di sana. Sekiranya okey, insya-Allah saya akan teruskan perkongsian pada petang ini. Dan jangan lupa untuk like page Kelas Al-Quran Al-Baghdadi Batu Belah Kelang serta sharekan slot ini, mudah-mudahan lebih ramai yang dapat manfaatnya, insya-Allah. Kita santai-santai sahaja. Okey, cuma kalau ada mushaf kat tepi lagi cantik untuk kita tanda siap-siap dan jaga betul-betul Quran tersebut sebab minggu lepas kita dah pergi satu persatu. Kita pergi satu persatu tajuk berkenaan dengan nun wiqayah. Jom kita pergi kita tengok sekejap. Boleh ya? Contoh untuk nun wiqayah kalau ingat lagi. Okey, kita buat ulang kaji sedikit berkenaan dengan kaedah nun wiqayah ini. Okey, terima kasih Puan Maslina dan juga Puan Masliyah. Dua beradik. Subhanallah tabarakallah. Ajak geng. Alright, okey. Sikit sebelum kita masuk pada bacaan istimewa, insya-Allah. Okey, tengok sekejap pada skrin anda. Kalau nak nampak lebih jelas boleh landscapekan handset atau kalau siapa yang buka dekat laptop tu lagi cantik lah. Okey, boleh landscapekan nampak lebih besar lah skrin tersebut, insya-Allah. Okey, saya pergi ambil satu slide ini sahaja, insya-Allah. Kita buat sedikit ulang kaji berkenaan dengan bab nun wiqayah. Apa itu nun wiqayah? Penyelamat bila berlakunya pertembungan antara bacaan sukun dengan sukun, maka tidak dapat nak menghasilkan apa-apa bunyi sebab dah mati. Kita pun sama juga. Bila dijemput waktu tu nak minta ruang pada Allah, ya Allah bagi ruang pada aku, ya Allah. Aku nak kembali, nak beramal ibadah lagi tak cukup. Waktu tu dah tak ada masa dah. Jadi sekarang sebelum Allah menghentikan perkhidmatan kita di atas dunia ini, berkhidmatlah sebenar-benarnya sebagai hamba Allah SWT. InsyaAllah. Okey, jom. Okey, untuk bacaan nombor 1 surah Al-Baqarah ayat 180. Okey, tidak boleh dibaca khairal wasiyah. Tidak boleh, kenapa? Sebab kita menghilangkan hak tanwin. Tanwin itu. Okey, kalau kita nak baca tanwin, takkan nak baca khairan kona lepe macam tu, tak boleh kan? Okey, jadi dia memerlukan penyelamat antara dua bacaan ini, iaitu
buang satu baris pada tanwin, tambah nun baris bawah. Hasilnya ialah khairanil wasiyah. Kha, tekan sikit huruf kha, masih lagi majoriti. Sebutan huruf kha tak keluar-keluar ni. Jadi pastikan letak di tempatnya untuk menghasilkan bacaan yang lebih cantik dan lebih sempurna, insya-Allah. Okey, contoh yang kedua daripada surah Al-A'raf ayat 8. Okey, macam mana nak buat? Okey, macam mana kita nak kenal bacaan istimewa bacaan nun wiqayah ini? Tengok tanwin bertemu alif hamzah wasal, itu signboard dia. Tanwin bertemu hamzah wasal. Apa tu tanwin? Baris dua. Sama ada atas, bawah atau depan. Sama ada selari atau tak selari atau ditemani oleh mim kecil. Bertemu dengan alif hamzah wasal. Apa pula hamzah wasal ni ustazah? Huruf alif yang atas kepalanya ada kepala sad. Okay, tujuan alif hamzah wasal itu adalah menyambung bunyi huruf sebelum dan huruf selepasnya. Okay. Jadi kat sini macam mana nak buat? Buang satu baris pada tanwin, kemudian tambah nun baris di bawah. Hasilnya ialah yauma idzinil haqq. Lagi sekali. Yauma idzinil haqq. Okay, dan contoh yang terakhir. Okay, ini ulang kaji saja sebab ini tajuk yang lepas. Okay, contoh yang ketiga daripada surah Al-A'raf ayat 158. Okay, apa signboard dia? Tulis di ruangan komen, jom. Tulis di ruangan komen apa signboard nak kenal bacaan nun wiqayah ataupun iltiqa sakinain, pertemuan dua sukun. Jom tulis di ruangan komen tanwin bertemu alif hamzah wasal. Jom tulis di ruangan komen. Okay, macam mana nak kenal bacaan nun wiqayah? Tanwin bertemu alif hamzah wasal. Mudah-mudahan dengan usaha kecil kita pada petang ini, okay, meninggalkan ruangan komen, tanda nun wiqayah ini mudah-mudahan tersemat cantiklah pada minda kita bahawa bacaan ini tak boleh nak baca jami' allazi, tak boleh. Dia ada cara dia. Ada cara dia. Jom tulis di ruangan komen macam mana nak tahu kaedah nun wiqayah. Okay, apa signboard dia? Nun, apa ni, tanwin bertemu alif hamzah wasal. Jom tulis di ruangan komen. Okey, tanwin bertemu alif hamzah wasal. Itu signboard dia. Jadi apa tugasan yang kita nak kena buat? Tugasannya ialah pancung satu baris pada tanwin, kemudian tambah nun baris di bawah. Okey, jadi untuk contoh yang ketiga ialah bunyinya jami'anil ladzi. Sekali. Jami'anil ladzi. Okey, jom. Itu tiga contoh ulang kaji berkenaan dengan tajuk yang lepas, berkenaan dengan nun wiqayah. InsyaAllah perkongsian pada hari ini adalah berkenaan dengan bacaan istimewa. Bacaan istimewa, insyaAllah sudah bersedia. Kalau anda sudah bersedia, jom tinggalkan di ruangan komen. Sedia untuk saya mulakan perkongsian pada petang ini. Jemput sahabat-sahabat, adik-beradik, rakan-rakan, jiran-jiran untuk sama-sama ulang kaji tajuk ini. InsyaAllah kita sama-sama buat praktikal. Saya akan tunjuk macam mana cara sebutan dan cara nak menghasilkannya. InsyaAllah. Okey, bagi yang dah dapat okey, bagi yang dah mendapatkan buku ini, okey, bagi yang dah mendapatkan buku ini, buku nota tajwid, nota tanda tajwid, ini adalah ringkasan nota daripada buku Al-Baghdadi. Buku Al-Baghdadi tajwid yang warna hijau tu. Okey, sekejap. Ni ringkasan daripada buku ini yang mana ustazah keluarkan dan ustazah tambahkan sedikit beberapa tajuk yang tidak ada daripada buku ini. Mana ustazah kira sangat bagus untuk kita selitkan bersama bahawa ada lagi beberapa bacaan bila handle kelas talaki. Kat sini pun ada juga kelas talaki berkumpulan untuk khatamkan bacaan 30 juzuk. Okey, jadi dalam buku ini tak ada bacaan istimewa, tapi dalam buku ini saya lengkapkan sedikit dia punya nota ringkasan dia.
Okey, siapa yang dah dapatkan buku ini, yang belum dapat boleh dapatkan dengan harga RM10 sahaja. Okey, dah termasuk dengan pos dah tu. Jadi boleh hubungi nombor yang tertera di skrin anda. InsyaAllah siapa yang dah mendapatkan buku ini boleh buka pada muka surat 27. Okey, pada muka surat ini kalau perhatikan Ustazah tak letak lagi dia punya simbol-simbol. Sebab Ustazah nak ajak para pendengar yang sudah mendapatkan buku ini untuk sama-sama kita tinggalkan tanda-tanda di dalam ini. Paling kurang kita ada sesi 2 hala lah. Okey, anda kata dengar daripada Ustazah dan masing-masing catat dalam buku ini untuk menyempurnakannya. Okey, boleh? Okey. Untuk yang pertama, insya-Allah tajuk yang pertama adalah berkenaan dengan imalah. Berkenaan dengan bacaan imalah. Ada berapa tempat bacaan imalah di dalam Al-Quran? Ada berapa tempat bacaan imalah di dalam Al-Quran? Apa itu imalah? Nak baca macam mana? Dekat surah apa? Ayat apa? Muka surat apa? Alright, jom. Okey. Okey, kalau dah bersedia, jom. Sama-sama kita tengok. Okey, pada slide yang Ustazah dah kongsikan ini. Ya. Okey, pada slide yang Ustazah dah kongsikan ini. Okey, ini adalah bab imalah. Okey, muka surat berapa imalah ini? Buka muka surat 226 pada mushaf masing-masing. Pada mushaf Al-Quran masing-masing, buka muka surat 226. Siapa yang ada mushaf bersamanya, cantik buka mushaf masing-masing dan tanda siap-siap. Tanda siap-siap bahawa bacaan imalah ini hanya ada satu tempat ini sahaja. Ni kawasan yang terpilih ni. Okey, satu tempat ini sahaja bacaan imalah. Muka surat 226, surah Hud ayat 41. Jom tulis di ruangan komen bacaan imalah muka surat 226. Okey, kemudian surah Hud ayat 41. Jom bantu Ustazah. Tinggalkan di ruangan komen untuk bantu sahabat-sahabat mencari-cari apa perbincangan, perkongsian ilmu pada petang ini. Jom tulis di ruangan komen bacaan imalah. Okey, bacaan imalah muka surat 226. Okey, muka surat 226 surah Hud ayat 41. Okey, ayat 41. Okey. Okey, kalau tengok pada slide ini mengatakan bahawa imalah ni sebenarnya adalah bacaan yang condong. Bacaan condong yang macam mana? Okey, yang mana kalau kita perhatikan pada ayat 41 itu ada satu perkataan yang dah dibulatkan pada skrin ini. Okey, tengok pada huruf ra-nya tu. Ada tanda diamond. Ada Quran yang tidak buat tanda diamond, dia buat bulat. Okey, jadi ada yang ada diamond, ada yang bertanda bulat. Okey. Jadi yang di sini di slide ini adalah bertanda diamond di bawah huruf ra. Di bawah huruf ra. Di bawah huruf ra. Okey. Jadi kalau kita perhatikan pada huruf ra itu tidak ada apa-apa baris. Pada huruf ra itu tidak letakkan baris atas, tidak letakkan baris bawah, tidak letakkan baris depan, tetapi diletakkan tanda diamond di bawah huruf ra. Dapat perasan tak? Okey, berada di bawah huruf ra. Okey, jadi macam mana? Cara bacaan ialah membunyikan huruf ra di antara baris atas dengan baris bawah seakan sebutan re. Contoh perkataan X-ray. Re ataupun re, boleh dua-dua. Boleh dua-dua. X-ray boleh, rebin pun boleh, ataupun rehat pun boleh. Re boleh, re boleh. Boleh dua-dua. Boleh dua-dua. Okey, macam mana bacaannya? Kalau saya bacakan ayat 41, jom sama-sama. Okey, jom sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Majri, re itu dibaca 2 harakat. Kenapa nak baca 2 harakat Ustazah? Apa tanda kat situ? Cuba tengok sebelah ra itu ada rumah ya. Yang mana atas tu ada huruf mad alif kecil.
Okey, ada huruf mad alif kecil. Kat situ kena baca 2 harakat. Re itu dibunyikan dengan kadar 2 harakat. Dengan kadar berapa? 2 harakat. Okey, kalau nak baca fiha bismillahi majriha wa mursaha. Boleh, itu bacaan yang pertama. Ataupun satu lagi, bismillahi majriha wa mursaha. Re, 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 re. Beza tu bunyi tu. X-ray, rehat. Re, re. Dua bunyi. Okey, boleh dua-dua, tak ada masalah. Cuma jangan baca majraha, majriha, majruha. Tidak boleh dibaca begitulah. Tidak ada baris atas atau bawah atau depan pada huruf ra itu. Okey, boleh? Itu adalah bacaan imalah. Okey, dikongsi oleh seorang guru ustazah, yang mana dimaklumkan bahawa macam mana bacaan ini terhasil. Bacaan ini daripada surah Hud, tapi berkenaan dengan Nabi Nuh. Dia nak belayar bahtera tu kan. Bila naik bahtera tu baca bismillah. Mana kata bila dah naik atas bahtera tu agak bergoyang, jadi bunyinya seakan condong. Wallahu ta'ala a'lam. Itu perkongsian. Wallahu ta'ala a'lam, itu jadi hasilnya majriha. Bila dah naik, contoh kita naik sampan, kita bercakap tu dah bercondong-condong suaranya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Alright. Okey, boleh lagi sekali saya bacakan sempurna ayat ini. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Okey, dapat atau dapat? Kalau dapat, jom tulis di dalam komen dapat. Cuba baca. Jangan dengar sahaja, cuba baca sekali untuk kita cek bacaan kita lebih kurang ke tak. Okey, sebab kebanyakannya yang on dengan ustazah pada petang ini adalah majoritinya pelajar-pelajar Al-Baghdadi Batu Belah Kelang. Okey. Jadi jangan lupa untuk cek dengan tutor anda. Minta ruang sedikit dalam masa seminit. Ustazah-ustazah boleh dengar tak bacaan imalah saya ni tepat ke tak? Kan? Tiba-tiba jadi majroha. Tiba-tiba. Alright, okay, jadi cek dengan tutor anda insya-Allah. Okey, boleh? Okey, seterusnya. Okey, itu adalah bacaan imalah satu tempat sahaja pada surah Hud ayat 41. Tanda siap-siap. Okey, tanda siap-siap. Okey, yang kedua adalah bacaan ishmam. Okey, yang kedua adalah bacaan ishmam. Okey, apa itu bacaan ishmam? Ishmam adalah memuncungkan. Nak muncung macam mana ustazah? Yang ni memang majoriti student ustazah kelas lelaki kelas 1 tuan segan-segan nak memuncungkan. Tapi kita kena buat. Kena buat bacaan ini untuk menyempurnakan bacaan 30 juzuk kita. Okey. Yang mana bacaan ishmam ini adalah muncung. Ketika membunyikan dengung pada huruf nun yang bersabdu itu, kita perlu memuncungkan dua bibir mulut seolah-olah mengisyaratkan terdapat huruf nun berbaris depan. Macam mana tu ustazah? InsyaAllah saya tunjukkan. Okay, untuk tempat ini ada dua sebenarnya bacaan. Satu dikenali sebagai bacaan ishmam, satu lagi dikenali sebagai bacaan raum. Raum. Okay, kita cantikkan dulu bacaan ishmam. Sebab ishmam ni ramai yang malu-malu nak baca, tapi ustazah paksa juga. Ustazah paksa juga pelajar-pelajar ustazah kena buat juga setiap orang, praktikal setiap orang untuk menghasilkan bacaan ishmam ini. Yang mana tadi pada imalah diamondnya berada di bawah ra. Tapi kali ini ada diamond juga berada di atas mim. Bezanya mim itu ada baris. Ra tadi tidak ada baris. Jadi dia tidak mengubah bunyi. Cuma dia ada satu aktiviti sedikit. Aktiviti memuncungkan dua bibir. Okey, boleh? Okey. Jom, kita dengar dulu, kemudian saya akan tunjukkan, saya tunjukkan bacaannya secara praktikal insya-Allah.
Okey, pada ayat yang ke-11 ini, okey, boleh tengok pada ayat 11. Pada ayat 11 surah Yusuf, muka surat berapa ustazah? Muka surat 236. Okey, buka mushaf masing-masing. Muka surat 236. Alright, muka surat 236 pada surah Yusuf ayat 11. Pada surah Yusuf ayat 11. Okey. Muka surat apa? 236. Alright, jom buka sama-sama muka surat 236 surah Yusuf ayat 11. Ayat 11. Okey? Okey. Ustazah tunjuk sikit Okey, nampak Nampak gambar ustazah? Okey, jom. Bacaan Ishmam. Bacaan kat sini dia ada dua bacaan. Satu Ishmam, okey, satu lagi Raum. Okey, bacaan Ishmam tadi dia kata ketika nak dengungkan nun itu perlu memuncungkan bibir. Okey? Perlu memuncungkan bibir. Mana kata kat sini dengung itu berapa harakat? 2 harakat, betul? 2 harakat. Okey. Jom. Okey. Ustazah perdengarkan bacaan sambil praktikalnya bagaimana, dan siapa yang ada cermin kat tepi letak cermin tu. Tak ada orang nak tengok dah muka kita sendiri. Jangan segan-segan. Jangan segan-segan. Okey, bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Lagi sekali, saya tunjuk. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Macam mana tu ustazah? Mauna, mau, tak maulah ustazah, macam susah je. Tak susah pun, tak susah pun. Sebab kita buat je kat rumah ni sebenarnya. Contohlah kalau sebab ada kisah juga tentang ayat ini, macam mana terhasilnya bacaan muncung. Okey. Sebab kalau kita tengok pada maksud ayat surah 11 ini, yang bermaksud bahawa mereka berkata, wahai ayah kami. Siapa yang berkata sekarang ni? Adik-beradik? Yusuf lah kan? Wahai ayah kami, apa sebabnya kamu tak percaya? Dia macam tu. Kamu tak mempercayai kami terhadap Yusuf. Dia tunjuk Yusuf. Dia menjuihkan. Macam kita pun dah biasa pun buat. Alah ibu ni asyik-asyik Mina, asyik-asyik Mina. Kakak tu, dia, kita bukan kata kakak tui, tapi tu dia mencuih tu, menunjukkan isyarat tu kan. Okay? Mana kata benda ni mengisyarat, bukan menghasilkan bunyi, tapi menghasilkan isyarat muncung waktu dengung. Dia macam mana ustazah nak menghasilkan bacaan muncung ini? Okay? Antara latihannya ialah letakkan hujung lidah dekat langit depan. Manna. Letak kat situ, jangan bagi terbang. Lock betul-betul kawasan tersebut. Alright? Manna. Okay, bacaan dia manna. Tapi waktu kita baca kena muncung. Macam mana nak buat? Jangan bagi lidah pergi tempat lain. Duduk diam-diam dekat hujung lidah bahagian langit depan tu. Man. Okay? Man. Dan gerakkan bibir. Man. Bibir digerakkan. Bibir dimuncungkan tanpa mengalihkan lidah. Kalau kita alihkan lidah akan jadi wow. Bunyi macam ambulans pula. Alright? Okay, boleh? Cuba. Jom, cuba. Lock dekat lidah ni, hujung lidah lock dekat langit depan. Sebab itu makhraj huruf nun. Lock di situ, jangan bagi terbang ke tempat lain. Cuma buat aktiviti muncungkan bibir. Man. Macam tu. Okey, cuba. Jangan bagi lidah itu beralih. Kalau beralih, dia akan menghasilkan bunyi lain. Menambah bunyi lain. Okey. La ta'manna. Kena dengung. Bacaan macam biasa, tapi kena menambah satu lagi isyarat. Memuncungkan. Itu dipanggil sebagai Ishmam. Boleh ke boleh? Boleh ke boleh? Kalau boleh, jom tulis di ruang komen. Boleh. Sama ke sama? Sama ke sama? Kalau tak sama, cuba lagi.
Cuba lagi. Okey. Dan satu lagi bacaan yang kedua adalah dipanggil sebagai bacaan raum. Okey. Bacaan yang segera, yang cepat. Okey, la ta'manuna, ta'manuna. La ta'manuna, manuna. La ta'manna. Okey, boleh? Itu bacaan yang kedua, bacaan raum. Okey. Jadi, buat latihan untuk bacaan ishmam ini, buat di rumah. Okey, kalau boleh ada orang yang menilai bacaan tersebut. Itu dipanggil sebagai bacaan apa itu? Bacaan ishmam. Okey, apa itu bacaan ishmam? Muncung. Tadi yang pertama tadi bacaan imalah. Apa itu bacaan imalah? Condong. Okey, jom tulis. Boleh lah ya Encik Masruki. Okay, nanti kena boleh juga. Kena boleh, betul-betul boleh. Untuk bacaan ishmam ini. Okey. Jadi yang pertama tadi imalah. Apa itu imalah? Condong. Okey, condong. Okey, jom tulis di ruangan komen. Imalah bermaksud condong. Sama ada nak baca re ataupun re. Sama ada nak baca x, re ataupun rehat. Re ataupun re. Majreha, majreha. Boleh dua-dua, tak ada masalah. Yang penting, dua harakat. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ishmam. Apa itu ishmam? Muncung. Memuncungkan. Okey. Ada istilah yang mengatakan sebagai, apa tu perkataan? Cium. Dia, bibir tu ni sikit. Okey, boleh? Okey, itu yang kedua. Bacaan imalah satu. Yang kedua, bacaan ishmam. Alright, yang ketiga, kita pergi kepada bacaan naqal. Okey, bacaan naqal. Bacaan naqal. Apa itu bacaan naqal? Dan berada di muka surat berapa? Untuk ishmam tadi satu tempat saja ya. Satu tempat sahaja. Okey, seterusnya bacaan naqal pun satu tempat sahaja. Okey, berada pada muka surat berapa Ustazah? Untuk saya tanda siap-siap dalam mushaf saya ni. Alright, okey, muka surat 516. Okey, jom tulis di ruangan komen. Okey, bacaan naqal ini pada muka surat berapa? Muka surat 516. Muka surat 516. Jom tulis di ruangan komen. Muka surat 516. Bacaan naqal. Bacaan apa? Bacaan naqal. Okey, jom. Okey, bacaan naqal ini pada surah Al-Hujurat. Ayat 11. Kalau orang tak perasan, dia akan menghasilkan bunyi bacaan yang tidak istimewa lah jadinya. Sebab dah tersalah. Okey. Okey, tengok pada ayat yang ke-11. Panjang ayat 11 tu. Okey, panjang ayat 11 tu. Apa? Ustazah baca daripada awal. Dan kita buat latihan pada tempat yang dibulatkan dengan warna merah itu. Boleh ke boleh? Right. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. Sampai tempat dia tu. Nak baca macam mana tu? Bi'sal ismu ke? Nak baca bisal ismu ke? Ataupun tak bisalah ustazah? Okay? Alright. Okay, yang ni ustazah nak kena tunjuk dekat whiteboard sikit macam mana hasil bacaan di sini. Boleh? Okay, macam mana bacaan di sini. Sebelum ustazah tunjuk dekat whiteboard, kita tengok dulu apa maksud naqal. Apa maksud naqal? Naqal ni ialah pindah. Pindah. Nak pindahkan apa? Nak pindahkan baris huruf hamzah
kepada huruf lam. Itu sebenarnya. Okey, kalau tengok pada slide ini, okey, di skrin anda, dia kata nakal adalah menghilangkan bunyi alif lam dengan menggantikan baris bawah pada huruf hamzah kepada huruf lam. Pening ke pening tu. Okey. Okey, jom saya tunjuk dekat whiteboard macam mana keadaan bacaan nakal ini. Okey, tengok bacaan nakal. Okey, untuk perkataan bi'salismu itu, okey, bermaksud gelaran yang buruk. Okey. Okey, huruf ba, huruf hamzah. Bi'sa ini buruk. Yang tak cantik. Okey. Ni ada alif hamzah wasal. Di sini pun ada alif hamzah wasal. Dekat lam itu dia ada baris bawah. Okey, dan di sini ada huruf sin dan di sini ada huruf mim. Okey. Jadi ada tanda sukun kat sini bi'salismu, Okey. Jadi bacaan kat sini kalau kita tengok sekali pandang seolah-olah bi'sal ismu seolah-olah. Mana mungkin nak baca seolah-olah begitu? Sebab pada huruf lam itu tidak ada tanda mati. Sebab asal perkataan ini adalah begini. Al ismu. Apa maksud al-ismu? Al-ismu itu bermaksud nama atau gelaran. Yang mana di dalam surah Al-Hujurat ini berlaku bacaan yang kena pindah. Okey, berlaku bacaan yang perlu dipindahkan. Nak pindahkan apa? Nakal-nakal ni. Dia minta kita pindahkan baris huruf hamzah. Okey, ni baris huruf hamzah. Ni huruf hamzah. Okey, tu huruf hamzah. Okey, itu huruf hamzah. Yang mana baris hamzah ini adalah baris bawah. Baris hamzah ini adalah baris bawah. Diminta untuk memindahkan baris ini kepada huruf lam. Ini huruf lam. Ini huruf lam. Okey, bila nak kena pindah, adakah dia nak kena ada lagi? Tak ada lah. Dia tak ada. Lepas tu yang ni pun tak boleh juga dalam satu masa. Satu huruf itu ada dua baris. Jadi kena buang jugalah tanda mati ini. Yang tanda asal dia tu. Okey, jadi sekarang alif tak boleh dibiarkan kosong itu kecuali dia huruf mat. Maka digantikan dengan hamzah wasal. Okey, jadi macam tu. Okey, jadi rupanya sama tak? Rupa sama tapi Ustazah saya nampak macam tak jelas lagi. Tak jelas, Ustazah akan hilangkan alif hamzah wasal ini. Sebab alif hamzah wasal itu hanya pada tulisan, bukan pada bacaan. Bunyinya begini. Okey, Ustazah hilangkan. Saya hilangkan ini juga. Tu. Ni hilangkan pada bacaan pada bacaan, bukan pada tulisan. Cuma hari ini dengan izin Ustazah minta dengan tulisan dihilangkan sekejap untuk memberi penerangan yang lebih jelas pada penonton dan pendengar pada petang ini. Okey, jadi bacaan ini akan terhasil apa dia? Lismu. Bi'salismu. Jangan baca bi'salismu, jangan dipanjangkan. Mata kena terus ke sini. Di sini tak boleh panjang sebab tidak ada sebab nak panjang. Kalau nak panjang pastikan ada alif, waw dan ya. Okey, dan pastikan selepas dia juga tidak ada bacaan sukun atau sabdu. Kalau huruf alif, waw, ya ada, tiba-tiba ada bacaan sukun dan sabdu, tak boleh juga baca panjang. Okey, boleh? Jadi kat sini bacanya ialah bi'salismu. Bi'salismu. Jom cuba sama-sama. 1, 2, mula. Bi'salismu. Bi'salismu. Okey, gelaran yang buruk. Okey, gelaran yang buruk atau panggilan yang buruk. Panggilan yang tidak elok lah. Tak boleh tiba-tiba kita nak panggil orang suka panggil dengan gelaran kan. Joya jongang lah. Aman buncit lah, gelar-gelar dengan yang tak elok. Tak boleh lah. Okey, boleh? Ini, apa ni bacaan di sini? Jom tulis di ruangan komen. Apa contoh yang Ustazah kongsikan dekat whiteboard ini? Bacaan apa dekat sini? Jom tulis di ruangan komen. Bacaan naqal. Okey, apa itu naqal? Pindah. Okey, pindah. Ingat lagi tak macam mana nak pindah? Kalau siapa yang dah terlepas pada slot ini, boleh ulang tayang berkali-kali. InsyaAllah rekod ini tetap ada. Okey, di page
kelas Al-Quran Al-Baghdadi Batu Belah Kelang, insya-Allah. Okey, boleh? Okey. Okey, seterusnya itu adalah bacaan naqal. Seterusnya kita pergi kepada bacaan tashil. Okey, bacaan tashil. Okey, bacaan apa seterusnya? Bacaan tashil. Bacaan tashil. Apa itu tashil? Tashil itu adalah apa? Tashil tu maksudnya mudah. Apa yang nak dimudahkan kat sini ni? Nak menyebut antara huruf dengan huruf. Apa yang berlaku? Cuba tengok dekat ruangan yang telah dibulatkan dengan tulisan merah tu. Dengan ink merah tu. Okey, pada bulatan tersebut ada satu bacaan dipanggil sebagai bacaan tashil. Muka surat berapa ustazah bacaan tashil ini? Okey, ada banyak tempat ke ustazah? Don't worry, ada satu tempat sahaja, iaitu pada muka surat 481. Jom tulis di ruangan komen. Bacaan seterusnya, bacaan istimewa yang keseterusnya ialah bacaan tashil muka surat 481. Surah Fussilat ayat 44. Jom tulis di ruangan komen. Mudah-mudahan dengan usaha kecil ini kita dapat ingat, ada satu tempat kat sini dan kita tanda pula dekat mushaf Al-Quran, dan kita bagi kemudahan pada sahabat-sahabat pendengar pada petang ini untuk melihat muka surat berapa tu, surah apa tu, ayat berapa tu. Okey, jom sama-sama kongsi, tulis di ruangan komen. Okey, so bacaan tashil muka surat 481 surah Fussilat ayat 44. Alright, ayat 44. Okey. Dah bersedia untuk bacaan seterusnya? Okey, sudah bersedia untuk bacaan seterusnya? Okey, bacaan tashil. Okey, dia kata apa tu? Tanda ini, tanda apa tu? Tanda bulat hitam. Kalau kita perasan dalam Al-Quran kita, pada huruf alif itu ada berbola hitam. Okey, dalam buku nota tanda tajuk Ustazah tak tanda tu Jadi tolong tanda dalam buku tersebut pada huruf alif selepas huruf hamzah, letakkan berbola hitam atas huruf alif. Letak berbola hitam atas huruf alif. Okey, letak berbola hitam. Okey, jadi nak baca macam mana? Nak baca macam mana kat sini ni? Okey, dia baca antara menyebut huruf hamzah dengan sebutan antara hamzah dan alif tanpa mad. Mad tu apa? Mad tu adalah bacaan panjang. Okey, iaitu menyebut huruf hamzah secara tidak sempurna. Menyebut huruf hamzah secara tidak sempurna. Macam mana tu ustazah? Hamzah dengan alif tengah-tengah. Sebut tanpa sempurna. Itu poin yang dia bagi dekat kita. Okey, praktikalnya ialah bagaimana? Sebab memang bacaan istimewa ni, bacaan naqal, ishmam, imala, tashil ini perlu kepada bimbingan guru untuk mendengar bacaan kita betul atau tidak. Dan perlu melihat, perlu bertalaki. Perlu bertalaki dengan guru untuk memastikan bacaan kita itu tepat. Okey. Okey, bacaan ini bagaimana? Okey, dah buka dah surah Fussilat ayat 44. Okey, kita tengok. Saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. A'jamiyyun wa 'arabiy. Dia bukan 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 hamzah baris atas jumpa ain mati. Dia antara-antara. Gitulah hasil bunyinya setelah ustazah bertalaki sanad bersama dengan Syekh Hasan Rajab pada tahun lepas. Okey, bersama dengan anak murid anak murid Syekh Hisham Al-Bari dekat Kelantan. Okey, jadi itulah bacaan yang diperdengarkan dan diperakui oleh para syekh bahawa bacaan bacaan tashilnya begitu hasilnya. Jadi ustazah pun menghadap juga para syekh untuk memperakui bacaan-bacaan ini benar atau tidak. Sebab dia berbeza antara teori dengan praktikal. Teori itu adalah satu orang kata sebagai
satu bidang ilmu yang sekadar menunjuk benda yang luaran. Dia ada perlu ilmu tambahan di sampingnya, iaitu praktikal, untuk memperjelaskan kefahaman kita daripada teori yang kita faham tadi. Okey. Jadi a'jami, dia tak boleh panjangkan, tak boleh a'jamiyun. Tak boleh dipanjangkan begitu. Okey? Boleh? Jom cuba. Jom cuba. Okey, kalau rasa nak voice note suara tu nak hantar dekat nombor yang tertera pun boleh. Ustazah boleh tolong cekkan bacaan untuk tashil ini. Okey? A'jamiyun wa arabi. Lupa tekan sikit kat belakang B. Sebab apa? Sebab ada tanda sabdu pada huruf ma'ya itu. Kalau baca wa arabi, kita telah menghilangkan bacaan sabdu di situ. Jangan hilangkan hak-hak bacaan ini. Jangan hilangkan hak-hak bacaan ini. Berhati-hati ketika membaca Al-Quran. Bagi haknya betul-betul. Jangan separa-separa sahaja. Okey, boleh? Jom. Kena segera. Bulan Ramadan ini pastikan kita menggapai goal untuk cantikkan tajwid. Ini bekalan kita. Ini bekalan kita. Okey? Sebab membaca Al-Quran bertajwid itu adalah fardu ain, sangat wajib. Tak boleh nak biasa-biasa sekadar-sekadar. Cukup-cukuplah ustazah, sebab kita kan orang Melayu, sekadar-sekadar je lah. Okay, jangan sekadar-sekadarnya, nanti kita akan dapat sekadar-sekadarnya juga. Kena usaha. Okay, cuba dan cuba. InsyaAllah banyak lapangan yang disediakan untuk mempelajari ilmu-ilmu ini. InsyaAllah tinggal nak dan tak nak sahaja, serta tinggal nak switchkan on action tu. Nak gerakkan tu. Okey? Boleh? Right. Okey, lagi sekali saya baca. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyya. Kat depan ni sebab dia tidak ada bacaan tashil kat sini. Macam biasa. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. A'jami, tak baca dengan ha juga, dia tengah-tengah antara hamzah dan juga alif. A'jamiyun wa arabi, okey, nah ada waqaf qili kat situ. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa. Macam tu. Okey, boleh? Itu bacaan apa tu? Bacaan tashil. Jom tulis di ruangan komen apa itu bacaan tashil. Bacaan mudah, maksud dia memudahkan. Okey, yang mana bacaan menghasilkan antara huruf hamzah dan huruf alif tanpa dipanjang-panjangkan. Sebab tidak ada bacaan mad di situ. Okey, pada huruf alif ni banyak cerita. Saya kongsikan sedikit ya tentang huruf alif ini. Okey, tentang huruf alif ni, bila kita ngaji Al-Quran, kena perhatikan apa signboard yang ada pada huruf alif. Kena perhatikan apa signboard yang ada pada huruf alif. Okey, kena perhatikan apa dia? Signboard yang ada pada huruf alif. Okey, dalam Al-Quran banyak bentuk, banyak benda yang ada pada huruf alif. Satu, alif dibiarkan kosong. Yang kedua, alif itu ada huruf hamzah. Ini hamzah kotak, sama ada atas atau bawah. Kemudian ada hamzah wasal. Wasal tu hanya ada kat atas, tak ada kat bawah. Okey. Kemudian ada huruf alif yang sukun kecil, sukun mustadir. Okey, ada huruf alif yang sukun panjang, dipanggil sukun mustatil. Ada alif yang sukun bulat juga tapi warna black. Warna apa tu? Aswad, warna hitam. Ni rupa-rupa alif yang ada dalam Al-Quran, perasan atau tidak? Okay, kalau kita tengok signboard ni semuanya berbeza-beza dia punya tugasan dia tu. Semuanya berbeza-beza tugasannya. Tak sama. Okey, nak tahu satu-satu tak? Nak Ustazah kongsikan tak? Kalau nak, jom tulis di ruangan komen nak. Saya akan pergi secara ringkas saja. Okey, saya akan pergi secara ringkas saja berkenaan dengan apa tanda-tanda yang ada pada alif ni. Yang tak ada tanda pun ada cerita dia juga. Yang ada tanda pun, yang tak ada tanda pun ada cerita dia juga. Alright. Okey, yang pertama. Huruf alif ni. Alif yang tidak ada sebarang baris padanya, tugasannya adalah untuk memanjangkan bunyi
huruf sebelumnya atau dipanggil sebagai huruf alif mad. Mad tu apa? Panjang. Dia nak memanjangkan bunyi kadar huruf sebelumnya. Okay, contoh qaf. Ni. Kalau alif ni tak ada, qaf itu bunyi dengan satu harakat sahaja. Okay, ni huruf qaf. Qaf itu bunyi dengan satu harakat sahaja. Qa. Tapi bila diletakkan alif yang tidak ada apa-apa baris padanya, akan menghasilkan bacaan panjang qa. Itu yang pertama. Okay, adapun yang kedua, alif yang ada hamzah qata' ini, yang kepala ain tu, di sinilah yang menghasilkan bunyi. Dan dia berhak menerima baris dan berhak menghasilkan bunyi. Contoh, ni. A, I, U. Kan? Biasa dulu kita belajar kan, alif atas A, alif bawah I, alif depan U, A, I, U. Yakin. Sedangkan dalam Quran Dasam Osmani kita tak jumpa pun bentuk yang macam ni. Macam mana boleh yakin? Sedangkan tak ada. Okey? Jadi, perhatikan, kalau alif nak terima baris dan nak menghasilkan bunyi, pastikan ada ni. Mat kecil ni. Hamzah ni. Okey, Hamzah. Hamzah qata' nama dia. Okey, barulah boleh letak baris dan mengeluarkan bunyi A, I, U. Okey? Jadi sekarang dalam buku-buku pun dah ada perubahan dah. Dulu banyak juga buku-buku yang meletakkan penulisannya masih begini. Okey, boleh? Okey, seterusnya yang atas ni pula ini dipanggil hamzah wasal. Hamzah wasal, ingat tak minggu lepas kita ada buat kaedah alif hamzah wasal. Nak letak baris alif, nak letak baris atas macam mana? Nak letak baris bawah macam mana? Nak letak baris depan macam mana? Ingat lagi tak? Nak Ustazah buat ulang kaji sedikit. Okey, untuk alif hamzah wasal, kaedah alif hamzah wasal yang pertama, alif hamzah wasal, tengok huruf yang kedua ada lam tak? Kalau ada lam, alif sentiasa berbaris di mana? Atas. Okey? Yang kedua, alif hamzah wasal, sekiranya huruf kedua tidak ada lam. Maknanya Ustazah nak ada huruf apa? Apa-apa huruf lah. Barulah kita tengok huruf yang ketiga baris apa. Kalau baris atas atau bawah, alif ini sentiasa baris bawah. Alif itu sentiasa baris bawah. Adapun yang ketiga, alif hamzah wasal, sama juga huruf kedua tidak ada lam. Tengok huruf yang ketiga baris apa? Kalau baris hadapan, maka alif ini sentiasa berbaris di hadapan. Itu cerita dia untuk alif hamzah wasal. Hanya boleh letakkan baris sekiranya dia berada di awal bacaan, awal kalimah. Dia memang dekat awal, kemudian kita nak mula dengan dia. Kalau sebelum dia ada apa-apa bacaan, tak perlu fikir nak guna kaedah yang keberapa. Sambung saja. Okey, boleh? Okey, kemudian alif yang sukun kecil. Ni. Alif yang sukun kecil itu kalau dalam Al-Quran tak perlu dibaca. Tu bahasa mudah dia lah. Contoh dia. Qa, lu, kemudian ada alif kecil kat situ. Qa 2 harakat, lu 2 harakat, alif tak perlu dibaca tapi kena tulis. Dia sudut tulisan kena kekalkan, kalau buang hilang maksud. Alright. Okey, itu. Kemudian lagi alif ini. Alif yang sukun panjang ini, sukun mustaqil. Ada dipanggil sebagai aliful asba', 7 perkataan yang mana bila bacaan ini, okey, untuk ini contoh ana, okey, kalau kita sambung ana ila, contoh lain ni contoh, saya bagi contoh. Okay, kalau kita nak sambung ana dengan ila, na itu dibaca 1 harakat. Mana kata alif yang ada tanda ini tak perlu dibaca. Tetapi kalau kita berhenti pada kalimah ana, na itu perlu baca berapa harakat? 2 harakat. Okay, perhatikan dalam surah Al-Insan ada qawarira, salsabila, salasila, zalula, rasula, tu antara-antaranya lah. Dan yang terakhir, alif yang ada sukun bulat kecil yang Ustazah dah kongsi tadi itulah, itu adalah bacaan tashil. Boleh nampak? Ini dia punya gambaran berkenaan dengan huruf alif. Dapat sesuatu tak? Kalau dapat sesuatu apa lagi? Jom share. Jangan makan sorang-sorang. Kesian. Kena share dengan orang. Okey, boleh? Itu adalah bacaan yang ada pada huruf alif. Dan tadi Ustazah ada kongsikan bacaan tashil lah. Bacaan apa?
bacaan tashil. Masa ni selalu je mencuburi kita. Okey, Ustazah pergi sedikit lagi. Ini berkenaan dengan huruf sin dan sad. Huruf sin dan sad, Ustazah nak baca macam mana? Huruf sin kadang-kadang kat bawah, kadang-kadang kat atas. Apa beza dengan bacaan sakitah tu pula, Ustazah? Yang tu pun ada sin juga. Yang tu pun ada sin juga. Okey, bacaan saktah itu insya-Allah Ustaz akan kongsikan pada siri seterusnya berkenaan dengan bacaan dan tanda waqaf. Jangan lupa set masa tersebut, insya-Allah kita akan bersama-sama untuk ulang kaji berkenaan dengan tajuk tanda dan bacaan waqaf. Untuk hari ini adalah bacaan istimewa. Okey. Bacaan istimewa yang seterusnya ialah huruf sin dan sad. Apa ni? Dia kata perkataan yang bergaris boleh dibaca dengan dua wajah. Okey. Contoh yang pertama tu, dia bagi pada surah apa tu? Surah Al-Baqarah ayat 245 dan surah At-Tur ayat 37. Kalau kita perhatikan pada bulatan itu saja. Cuba tengok pada bulatan itu saja. Bulatan yang pertama, kita dapati huruf sin itu berada di mana? Di bawah huruf sad. Adapun pada contoh yang kedua, kita perhatikan huruf sin itu berada kat mana? Atas huruf sad. Suka-suka dia kejap bawah kejap atas. Apa maksudnya, Ustazah? Okey. Cara nak mudah ingat, okey, tengok siapa yang ada kat atas. Kalau mudah nak ingat, okey, cara mudah nak ingat, tengok siapa dekat atas. Okey, tengok siapa kat atas. Kalaulah huruf sad ada kat atas, baca dengan huruf sad. Kalau huruf sin ada kat atas, baca dengan huruf sin. Baca dengan huruf sin. Okey, boleh? Okey, contoh yang pertama itu kalau kita perhatikan, huruf sad ke huruf sin yang ada ke atas? Jom tulis di ruangan komen. Huruf sad ke huruf sin yang ada ke atas? Huruf sad. Okey, huruf sad. Okey, jom. Kalau huruf sad, maka bacalah dengan bunyi huruf sad. Huruf sad jangan dimuncungkan mulut. Jangan dimuncungkan sebab dia huruf di mana? Bukan huruf di bibir. Macam mana Ustazah bunyinya? Sad, 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 sad. Bukan sad. Bukan musoi, muncung, bukan main lagi. Ishmam tadi malu-malu nak muncung. Tapi huruf sad ni bukan main lagi nak muncung ya. Okey. Huruf sad kat sini jangan dimuncungkan sebab dia bukan huruf di bibir. Dia huruf kat mana? Hujung lidah ke gigi bawah bahagian bawah. Sad. Sin senyum. Sad kembung. Sin sa. Sad. Bukan sad. Bukan ihdinas sira. Bukan si. Okay, jadi kat situ bacaannya bagaimana? Musaytirun. Sa. Bukan musai, soy. Amboi. Say. Okay, saya tunjuk balik. Okay, huruf sad tadi. Kat mana? Ni. Humul musaytirun. Humul musaytirun. Lagi sekali. Humul musaytirun. Itu yang pertama. Okey, contoh yang kedua, sin itu kita perhatikan ada dekat atas pada huruf sad. Maka dibaca dengan huruf sin lah. Wa yabsutu. Hati-hati. Okey, hati-hati. Wa yabsutu. Sin. Sin. Okey. Nak mudah ingat tengok siapa kat atas lah. Nak mudah ingat tengok siapa dekat atas. Okey. Okey, boleh? Itu berkenaan dengan bacaan huruf sin dan sad. Okey, bacaan huruf sin dan sad. Okey, boleh ke boleh? Boleh Ustazah kongsikan yang terakhir sebelum Ustazah akhiri perkongsian pada petang ini. InsyaAllah. Okey, ini adalah bacaan ibdal. Minggu lepas Ustazah ada kongsikan berkenaan dengan kaedah alif hamzah wasal. Okey, Ustazah ada kongsikan juga yang mana tak ikut kaedah alif hamzah wasal ni. Ini salah satunya dipanggil sebagai bacaan ibdal. Bacaan ini menggunakan kaedah seperti bacaan mad badal. Apa itu mad badal? Pertemuan dua hamzah yang mana hamzah pertama menerima apa-apa baris bertemu dengan hamzah yang kedua bertanda sukun. Yang mana hamzah kedua itu dibadalkan. InsyaAllah kita ada juga slot bersama dengan bacaan mad ini. InsyaAllah kita akan tengok satu persatu apa prasyaratnya untuk kita kenal dan tahu kadar harakat dengan melihat tanda sahaja. InsyaAllah. Okay? Okay, tengok pada surah Al-Ahqaf ayat 4. Nak baca macam mana ni? Okay. Okay, kalau kita baca.
قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني. Kalau sambung hamzah itu hidup, dimatikan. Fis samawati a'tuni. Itu. Tapi kalau kita berhenti sebabnya nafas tak sampai ni, ambil pada kul berhenti kat fis samawat. Macam mana bunyinya? Kita cuba ya. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Di kat situ. Jadi kat sini nak baca macam mana? Kena baca ituni. Bukan uktuni. Tak boleh guna kaedah alif hamzah wasal. Dia menggunakan kaedah mat badan insya-Allah. Nanti Siri bersama dengan bacaan mat, Ustaz akan ulang balik bagaimana buat dengan bacaan mat badal ini. Ini dipanggil sebagai ibdal. Okey, boleh? Okey, dapat sesuatu petang ini. Itu sahaja perkongsian pada petang ini berkenaan dengan bacaan-bacaan istimewa. Okey, bacaan-bacaan istimewa yang ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita dapat menghasilkan bacaan yang terbaik insya-Allah. Itu sahaja. Mudah-mudahan kita dapat bertemu pada esok hari insya-Allah pada waktu yang sama pukul 5 hingga pukul 6. Okey. Selamat berbuka puasa, selamat menjalani ibadah puasa dengan sempurna, selamat menjalankan ibadah tarawih dengan sempurna serta ibadah-ibadah yang lain untuk menyempurnakan bulan Ramadan kita pada tahun ini insya-Allah. Okay, jom kita sama-sama tutup dengan doa tilawah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.